Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video saya mengulas kertas kerja Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Sorani dan juga Ustaz Dr. Abdullah Jalil dalam topik tawasul dan istighasah yang mereka berdua bentangkan dalam sebuah seminar pada 19 September yang lepas. Kedua-dua kertas kerja ini menjadi fokus saya kerana kedua-dua tokoh ataupun kedua-dua sarjana ini sebelum menghasilkan kertas kerja ini mereka telah merujuk kepada pelbagai sumber rujukan dalam topik ini lalu kemudiannya mengeluarkan dalil dan hujah yang terkuat lagi terbaik dalam topik ini. Jadi cukup saya merujuk kepada kedua-dua kertas kerja ini tanpa perlu merujuk kepada pelbagai rujukan lain yang mereka gunakan. Sebagai contoh dalam kertas kerja Ustaz Dr. Hafiz Sorani, okey, ada banyak rujukan sebagaimana yang beliau senaraikan di akhirnya. Demikian juga dalam kertas kerja Ustaz Dr. Abdullah Jalil, jika kita rujuk di akhirnya, okey, ada banyak rujukan ya. Jadi tak perlu saya buka semua ini kerana mereka telah menyemak dan mengumpulkan dalil-dalil, hujah-hujah yang terkuat daripada sumber rujukan ini dan kemudiannya menyusunnya dalam kertas kerja mereka yang setiapnya hampir 30 muka surat ya. Kertas kerja Ustaz Dr. Hafiz Sorani 29 muka surat, kertas kerja Ustaz Dr. Abdullah Jalil 30 muka surat. Okey. Baik, jadi cukup saya fokus kepada dua kertas kerja ini saja. Baik. Siri video ini, ataupun lebih tepat video ini adalah video bersiri bagi tuan-tuan dan puan-puan yang terlepas video yang pertama ataupun video daripada awal. Sila tonton, saya telah himpunkan semuanya dalam satu playlist, link dalam kotak description. Bahkan saya juga telah meletak kod di permulaan tajuk video bagi mudah, supaya mudah kalian mencari dan menonton video ini mengikut tertibnya. Okey, dalam video-video sebelum ini saya telah pun mengulas tentang riwayat-riwayat yang dikemukakan kononnya bahawa Rasulullah SAW ada bertawasul dengan orang soleh ataupun para nabi dan para rasul yang telah wafat, yang sebelum baginda ya. Kita telah pun menyemak riwayat tersebut. Itu yang pertama. Kedua, kita juga telah menyemak riwayat yang masyhur yang dikenali sebagai hadis orang buta yang diriwayatkan oleh Uthman bin Hunayf. Dan sekarang ini dalam video ini kita akan semak pula riwayat-riwayat yang kononnya para sahabat radhiyallahu anhum mereka bertawasul atau beristighasah kepada Rasulullah SAW selepas kewafatan baginda. Ini penting sebab sekarang ini bila ada orang bertawasul ataupun beristighasah kepada Rasulullah SAW atau mana-mana orang-orang soleh yang lain seperti Abdul Qadir Jilani dan lain-lain ya, mereka itu semua telah wafat. Jadi apa yang dilakukan oleh umat Islam masa kini, sebahagian yang mahu bertawasul dan beristighasah, mereka melakukan kepada makhluk yang telah meninggal dunia, kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia ya. Okey. Sebelum bermula, dua perkara yang sangat penting untuk kita ketahui. Pertama, tawasul dan istighasah ini adalah amalan berdoa yang sinonim dengan Syiah. Ini kerana Syiah menganggap para imam mereka adalah maksum, masih menerima wahyu dan merupakan wakil Allah di bumi ini. Justru tidaklah sukar untuk difahami kenapa mereka, yakni Syiah, berdoa dengan bertawasul atau beristighasah kepada para imam mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sumber-sumber hadis ahli sunnah wal jamaah, kadang-kala ada riwayat Syiah yang terlepas masuk. Riwayat-riwayat ini dapat kita kenali, dapat kita bau, atau apa yang disebut sebagai ada bau-bau Syiah. Dua cara. Pertama, riwayat-riwayat yang secara yang memuji para ahlul bait Rasulullah SAW dengan melampaui batas. Okay, sebelum itu, riwayat-riwayat yang menerangkan keutamaan ahlul bait memang sahih, dan kita ahli sunnah wal jamaah salah satu dasar ataupun prinsip kita ialah memuliakan mereka, mengutamakan mereka selari dengan hadis-hadis tersebut. Cuma yang saya maksudkan di sini ialah hadis-hadis yang memuji ahlul bait secara melampau-lampau. Itu yang pertama. Cara yang kedua pula, kita dapat kenal riwayat-riwayat berbau Syiah
dengan penghinaan yang terdapat di dalamnya, meskipun secara isyarat, meskipun secara tersirat antara yang tersurat, ke atas para sahabat radhiyallahu anhum, khasnya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Aisyah radhiyallahu anhum. Okay, maaf, radhiyallahu anhum. Okey, ingat ya perkara ini. Alright, kita akan mulakan dengan menyemak riwayat-riwayat tersebut. Ada 4 riwayat yang dikemukakan oleh Ustaz Dr. Hafiz Sorani, okey, dan 3 riwayat yang dikemukakan oleh Ustaz Dr. Abdullah Jalil. 3 riwayat tersebut ada juga dalam kertas kerja Ustaz Dr. Hafiz Sorani. Okey, jadi ia overlap lah sebenarnya. Maka oleh itu tak payah buka kedua-dua kertas kerja. Kita akan rujuk kepada kertas kerja Ustaz Dr. Hafiz Sorani kerana di dalamnya ada 4 riwayat. 3 riwayat yang dalam kertas kerja Abdullah Jalil tu, Ustaz Dr. Abdullah Jalil juga ada dalam kertas kerja Ustaz Dr. Hafiz Sorani. Okey, yang pertama di muka surat 10. Di muka surat 10, ia merupakan lanjutan daripada hadis orang buta, hadis tawasul orang buta riwayat Uthman ibnu Hunayf tu. Tetapi kali ini apa yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia riwayat Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dalam Al-Mu'jam As-Saghir dan juga dalam Dalail An-Nubuwah oleh Imam Al-Baihaqi. Di sini tidak diberikan rujukan, boleh dirujuk jilid 6, muka surat 167 dan seterusnya. Okey, saya bacakan. Okey, tuan-tuan pun boleh merujuk dalam kertas kerja ini. Okey, ada seorang lelaki berkali-kali datang kepada Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kerana suatu keperluan, berkali-kali ya. Namun Saidina Uthman selalu tidak menoleh kepadanya dan tidak sempat memerhati keperluannya. Perkataan sempat ni sebenarnya tak ada dalam teks Arab. Kalau kita rujuk, okey, yang ini Al-Mu'jam As-Saghir oleh Imam At-Tabarani nombor 508 ya. Okey, Uthman tidak menoleh kepadanya dan tidak memerhatikan pada hajatnya, bukan tidak sempat, tidak memerhatikan. Demikian juga dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Okey, nombor rujukan yang sama 8311 Al-Mu'jam Al-Kabir oleh Imam At-Tabarani. Alright, sama saja. Okey, berkali-kali nak berjumpa dengan Uthman kerana sesuatu hajat, tetapi Uthman tidak menoleh kepadanya dan tidak juga memerhatikan hajatnya. Okey, bukan tidak sempat tetapi tidak memerhatikan. Perkara ni penting. Okey, demikian juga dalam Ad-Dalail, dalam Dalail An-Nubuwah oleh Imam Al-Baihaqi. Alright, sama saja. Sekejap saya cari balik. Okey, di bawah sini ya. Okey, dan adalah Uthman tidak menoleh kepadanya dan tidak pun memerhatikan pada hajatnya. Okey, jadi perkataan sempat ini tak ada. Kenapa nak bising pula perkataan sempat tak sempat ni? Yang ini penting. Okey, nanti kemudian saya jelaskan. Jadi, namun Saidina Uthman selalu tidak menoleh kepadanya dan tidak memerhatikan keperluannya. Kemudian lelaki tersebut bertemu dengan Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu lalu mengadukan masalahnya kepada beliau. Maka Uthman bin Hunayf berkata kepadanya, "Pergilah ke tempat wuduk dan berwuduklah. Kemudian pergilah ke masjid lalu lakukanlah solat 2 rakaat. Setelah itu berdoalah, ya Allah, sesungguhnya aku bermohon, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan bertawajuh, yakni menghadapkan diri kepadamu dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, sesungguhnya aku bertawajuh denganmu, iaitu sebagai wasilah kepada Tuhanku supaya dia menunaikan untukku hajatku, dan sebutkanlah hajatmu. Nanti datanglah kepadaku sehingga aku dapat pergi bersamamu." Lelaki tersebut terus pergi dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh Uthman bin Hunayf kepadanya. Kemudian dia mendatangi pintu kediaman Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka segera penjaga pintu menghampirinya dan membawanya masuk
terus menghadap Sayyidina Uthman bin Affan. Lalu beliau mempersilakannya duduk bersama-samanya di atas permaidani dan bertanya, apa keperluanmu? Lelaki itu pun menyebut keperluannya. Maka Sayyidina Uthman pun menunaikan keperluannya. Kemudian beliau berkata kepadanya, kamu tidak menyebutkan keperluanmu sehingga ke saat ini. Katanya lagi, jika kamu ada sebarang keperluan lagi, datanglah kepada kami. Kemudian lelaki itu pun keluar dari kediaman Sayyidina Uthman. Dia segera menemui Uthman bin Hunayf, lalu berkata kepadanya, semoga Allah membalas kebaikan untukmu. Sebelumnya beliau, yakni Sayyidina Uthman, tidak melihat langsung pada keperluanku dan juga tidak menoleh kepadaku, sehinggalah engkau berbicara dahulu dengannya tentang diriku. Uthman bin Hunayf menjawab, demi Allah, aku tidak berbicara langsung pun dengannya. Akan tetapi, aku pernah menyaksikan Rasulullah SAW sewaktu ada seorang lelaki buta datang kepada baginda, lalu mengadu kepada baginda tentang kehilangan penglihatannya. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah kamu mahu bersabar? Lalu lelaki itu membalas, ya Rasulullah, aku tidak punya seorang pun pemandu jalan dan ini begitu menyukarkanku. Lantas Nabi SAW bersabda kepadanya, pergilah ke tempat wuduk dan berwuduklah. Kemudian lakukanlah solat 2 rakaat. Setelah itu berdoalah dengan doa ini. Kata Uthman bin Hunayf, demi Allah, kami belum pun beredar pergi dan tidak berlalu masa lama sehinggalah lelaki tersebut masuk semula kepada kami seolah-olah beliau tidak pernah mengalami sebarang sakit pun. Okey, panjang riwayat ini ya. Ada lagi ke dah tertidur tu? Okey, saya kena baca, penting ya. Okey, tentang darjat riwayat ini kata Al-Alamah As-Sayyid Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari dalam kitabnya ini, cerita ini sangat sahih. Selalunya sahih, tapi sangat sahih ya. Demikian juga oleh Al-Hafiz Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib dan Al-Hafiz Al-Haytami dalam kitabnya Majma' Az-Zawaid bersepakat dalam menyatakan kesahihannya. Ini merupakan dalil jelas bahawa tawasul berkenaan bukan khusus pada waktu Nabi SAW masih hidup saja, malah tidak ada dalil yang mengkhususkan pengamalan doa tersebut khusus semasa Nabi SAW masih hidup. Okey. Kenapa dalil jelas? Sebab perkara ini di mana lelaki itu yang berkali-kali sedang hendak berjumpa dengan Uthman berlaku pada zaman pemerintahan Uthman, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat. Okey, riwayat ini dikatakan sahih. Okey, sebagaimana dalam kertas kerja ini, namun yang benar ada perbincangan di dalamnya. Syekh Al-Albani, misalnya Syekh Al-Albani dalam kitabnya At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu, muka surat 83 dan seterusnya, telah pun menerangkan tentang kelemahan riwayat ini, tentang kelemahan ataupun kedhaifan riwayat ini. Adapun perkataan Imam At-Tabarani bahawa riwayat ini adalah sahih, hadis ini adalah sahih. Sekejap ya. Di sini Imam At-Tabarani berkata wal hadis sahih. Yang dimasukkan dengan sahih di sini jelas Syekh Al-Albani ialah riwayat yang marfu, riwayat yang marfu. Sebab kalau kita kaji riwayat yang panjang ini, yang pertama ini mauquf kepada Uthman bin Hunayf pada zaman pemerintahan Uthman. Kemudian Uthman menerangkan apa yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah. Apa yang pernah berlaku ini ada dalam riwayat dalam riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lainnya. Dan yang inilah yang marfu', yang inilah yang sahih yang dimaksudkan oleh Imam At-Tabarani. Sementara yang atas ini adalah mauquf. Okey, tak apa. Sebagaimana saya katakan, terdapat perbezaan tentang darjat ini. Ada yang berkata sahih sampai ke sangat sahih, dan ada yang mengatakan bahawa ia adalah dhaif sebagaimana jelas Syekh Al-Albani dalam kitabnya At-Tawassul
Okey, at-tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu yang sudah pun diterjemahkan. Tak apa, saya tak nak bincang lanjut tentang perbincangan darjat sanadnya antara dhaif ataupun sahih, tetapi saya nak bawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada permulaan riwayat ini. Ingat tak apa yang saya cerita tadi, riwayat-riwayat yang berbau Syiah, apakah dia? Sama ada pujian melampau kepada Ahlul Bait ataupun penghinaan kepada para sahabat Nabi SAW, khasnya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Aisyah radhiyallahu anhum. Di sini lihat ya, di bahagian permulaan ni ada seorang lelaki berkali-kali datang kepada Sayyidina Uthman bin Affan kerana satu hajat, satu keperluan. Namun Uthman tidak menoleh kepadanya dan tidak memerhatikan keperluannya, tidak layan langsung. Ini mengisyaratkan bahawa Uthman ini bukanlah seorang pemimpin yang baik. Dan riwayat seperti ini sinonim ataupun apa yang kita kata ada bau-bau Syiah. Sebab tu saya melihat ini adalah riwayat yang pro Syiah. Kerana first of all, Syiah dia memang suka nak bertawasul. Dia memang suka istighosah dan dia memang ada riwayat-riwayat dia yang pro kepada tawasul dan istighosah. Dan dalam riwayat itu juga mereka ada tokok tambah sesuatu yang menghinakan para sahabat. Dalam kes ini menghinakan Uthman ibnu Affan sebagai seorang pemimpin yang tidak melayan atau tidak memerhatikan orang yang ada hajat. Ya, bukan sekali ya, tetapi berkali-kali. Okey. Riwayat yang pertama, dari sudut sanad ada perbincangan tentang darjatnya, tapi matanya tu mula-mula ya, di permulaan lagi apabila kita baca telah pun nampak macam ada bau-bau Syiah di situ kerana merendah-rendahkan sahabat Nabi SAW, dalam kes ini Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Baik, ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua di muka surat 14. Okey, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat ini juga ada dalam kertas kerja Ustaz Dr. Abdullah Jalil di muka surat 9. Okey, tentang riwayat ini pula saya bacakan terjemahannya saja. Teks Arab ada di sini. Pernah penduduk kota Madinah menghadapi kemarau yang teruk. Lalu mereka mengadu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau pun berkata kepada mereka, kalian lihatlah kubur Nabi SAW dan buatkanlah satu lubang di atasnya yang tembus ke langit sehingga tidak ada bumbung antara kubur tersebut tidak ada antara kubur tersebut dengan langit. Maka mereka pun melakukannya. Lalu turunlah hujan lebat sehingga tumbuh-tumbuhan hidup dengan subur dan unta-unta menjadi gemuk sehingga kulitnya seakan-akan merekah kerana lemak. Maka dinamakan tahun tersebut Am al-Fataq, tahun merekah, yang ini melambangkan kesuburan kerana kulit unta-unta tersebut seolah-olah merekah kerana gemuk. Okey, riwayat Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Ad-Darimi ini salah seorang imam hadis yang wafat tahun 255 Hijrah. Okey, riwayat ini kita sedang bincang apa? Tawassul dan istighosah kan? Nampak tak tawassulnya kat mana? Sebab para penduduk kota Madinah mahupun Aisyah tidaklah berdoa dengan bertawassul atau beristighosah. Mereka semata-mata buat lubang di atas kubur Nabi. Itu je. Ada tak dalam riwayat cerita mereka berdoa? Tak ada kan? Mereka riwayat ini sekadar menerangkan buat lubang di atas kubur Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, di manakah bau Syiah dalam riwayat ini? Yang ini tindakan Aisyah, isteri Nabi SAW, bahkan isteri yang paling baginda sayangi, siap buat lubang atas kubur. Ini kan tanda tidak menghormati kubur, merosakkan kubur, buat lubang atas kubur. Okey, nampak tak bau-bau Syiah dalam riwayat ini yang merendah-rendahkan Aisyah sebagai isteri yang apalah buat lubang atas kubur Nabi ni. Okey, jadi meskipun sahih dari sudut sanad, tetapi matanya ada bau-bau Syiah. Yang ini tindakan Aisyah yang tidak menghormati kubur Nabi SAW sehingga buat lubang. Bila dikatakan buat lubang tu macam mana ya? Kubur Nabi dalam kamar Aisyah
buat lubang tu sebab bukan buat lubang di kamar, bukan buat lubang di bumbung rumah Aisyah tau, tapi dekat kubur tu sendiri. Kubur ni pada zaman dulu tu dia bukanlah sebagaimana sekarang kan, dah ada tutupan apa semua tu. Kubur tu sendiri gali, buat lubang. Bukankah ini satu penghinaan kepada jenazah Rasulullah SAW? Sangat buruk riwayat ini, dan tak ada yang akan mengatakannya melalui Syiah, sebab mereka nak memburuk-burukkan Aisyah radhiyallahu anha. Sebab ya, buat lubang, lihatlah kubur Nabi SAW dan buatlah satu lubang di atasnya. Okey, sekali lagi saya ulangi, kubur Nabi dalam kamar, dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bukan buat lubang di kamar, bukan buat lubang di rumah Aisyah tu, bukan buat lubang di atap tu, tapi di kubur Nabi. Dan kubur Nabi tu bukannya ada tutupan macam sekarang ni, tetapi tanah yang kemudiannya dibuatkan lubang sebagaimana riwayat. Yang maknanya korek tanah tu lah sampai ke bawah tu kan. Okey, riwayat yang ketiga, muka surat 24. Okey, mungkin ada yang tanya kenapa saya lompat-lompat macam ni? Okey, pada pandangan peribadi saya, kedua-dua kertas kerja ni dari sudut susunannya, there is lots of room for improvement lah. Sebab riwayat tu dia macam berterabur sikit. Bagi saya, kemukakanlah dulu ayat Quran, contoh-contoh bagaimana para nabi, rasul beristighosah dan bertawasul kepada para nabi dan rasul yang sebelumnya. Okey, ataupun orang-orang soleh yang bertawasul dengan para nabi dan rasul yang sebelumnya yang telah berwafat. Tak ada riwayat, okey, tak apa. Kemudian letaklah pula hadis Nabi SAW bertawasul dengan para nabi dan rasul yang sebelum baginda yang telah wafat. Kemudian susunlah ikut tertib, tapi dia macam lompat ke sana, lompat ke sini. Sebab tu bila saya nak ulas pun terlompat-lompat. Tetapi benda ini subjektif, masing-masing ada cara, teknik untuk menyusun kertas kerja mereka. Ini sekadar pandangan peribadi saya ya. Okey, riwayat yang ketiga, masyhur juga disebut sebagai riwayat Malik Ad-Dar. Dalam kertas kerja Ustaz Dr. Hafiz Soroni, muka surat 24. Kertas kerja Ustaz Dr. Abdullah Jalil, muka surat 8. Okey, saya bacakan terjemahannya. Kalau okey, sekejap ya. Kalau dalam kertas kerja Ustaz Dr. Abdullah Jalil ada teks Arabnya sekali, okey. Baik, kita ke sini sebab kita fokus satu surah cukup, tak payah buka dua-dua sekali. Daripada Malik Ad-Dar, penjaga gudang makanan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, pernah musim kemarau melanda kaum muslimin pada zaman Khalifah Umar. Maka seorang sahabat, iaitu Bilal bin Al-Harith Al-Muzani radhiyallahu anhu, mendatangi makam Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah hujan kepada Allah untuk umatmu, kerana sungguh mereka benar-benar telah binasa." Kemudian dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan baginda berkata kepadanya, "Pergi temui Umar dan sampaikanlah salamku kepadanya, dan beritakanlah kepadanya bahawa hujan akan turun untuk mereka, dan katakanlah kepadanya, hendaklah engkau bertindak bijaksana." Kemudian sahabat tersebut datang kepada Umar dan memberitahu apa yang dilakukan dan mimpi yang dialaminya. Lalu Umar menangis dan berkata, "Ya Allah, aku tidak akan simpan daya upayaku kecuali apa yang aku tidak mampu." Okey, jadi riwayat Ibnu Abi Syaibah bersemua tu dengan katanya sanad yang sahih. Baik, okey. Tetapi riwayat ini jika disemak pula oleh Syekh Al-Albani, riwayatnya adalah dhaif sebagaimana yang telah saya catat dekat sini. Okey, boleh rujuk dalam buku beliau oleh Syekh Al-Albani, At-Tawassul wa Anwa'uha wa Ahkamuha, muka surat 118 dan seterusnya. Muka surat 118 dan seterusnya.
Okey, kemudian Ustaz Dr. Hafiz Soroni mengulas perbuatan para sahabat tersebut dan juga sikap Saidina Umar atau lain-lain sahabat yang tidak mengingkari perbuatan tersebut menunjukkan jika perbuatannya beristighasah, yang ini minta pertolongan kepada Nabi SAW, itu menjadi satu kesalahan, maka pasti Saidina Umar atau para sahabat yang lain akan mengingkarinya. Maka jelas bahawa amalan tawassul dan istighasah ini telah diamalkan oleh sebahagian ulama sejak dahulu lagi. Sekiranya akidah yang betul dipasakkan, maka seorang Muslim pasti tahu untuk meletakkan sesuatu perkara di tempatnya yang betul. Okey, satu catatan, kedua-dua kertas kerja, yang ini oleh Ustaz Dr. Hafiz Soroni dan oleh Ustaz Dr. Abdullah Jalil, mereka berkata tawassul dan istighasah sama saja. Sebenarnya tak sama. Tawassul ialah perantara. Yang ini seseorang itu berdoa kepada Allah dengan perantara makhluk, mana-mana makhluk Allah. Istighasah pula ialah berdoa terus kepada makhluk Allah. Berbeza di situ, tak sama ya. Dan apa yang berlaku di sini, apa yang berlaku dalam riwayat ini, kita tengok, kita baca balik ya. Wahai Rasulullah, mohonkanlah hujan kepada Allah untuk umatmu kerana sungguh mereka benar-benar telah binasa. Jadi ini adalah tawassul, kerana dia bertawassul dengan meminta Rasulullah berdoa kepada Allah bagi pihak mereka, bagi pihak umatmu. Ini adalah tawassul dan bukannya istighasah. Kalau istighasah, lafaznya akan berbunyi, wahai Rasulullah, turunkanlah hujan untuk umatmu kerana sungguh mereka telah binasa. Okey, jadi riwayat ini sebagaimana yang dikatakan di sini sanadnya adalah sahih, tetapi semakan oleh Syekh Al-Albani dalam At-Tawassul wa Anwa'uhu wa Ahkamuha, At-Tawassul wa Anwa'uha wa Ahkamuha, muka surat 118 dan seterusnya, adalah dhaif. Ini adalah riwayat yang dhaif. Tapi tak mengapa. Di sini ya, Dr. Said Mamduh, Mahmud Said Mamduh dalam kitabnya ni Raf'ul Al-Manara telah pun membantah pendhaifan oleh Syekh Al-Albani itu. Saya pun ada kitab ini, pernah saya tunjuk sebelum ini. Jadi riwayat ini sekali lagi diperbincangkan ya, ada yang berkata dhaif, ada yang berkata sahih, tetapi itu adalah perbincangan dari sudut sanad. Dari sudut matannya pula, okey, tuan-tuan dan puan-puan, sunnah Nabi SAW yang sahih lagi dimaklumi oleh semua para pencinta sunnah apabila kemarau, apabila tidak hujan. Yang sunnah ialah solat istisqa. Okey, solat istisqa. Dan perkara ini maklum pada zaman Nabi SAW dan maklum kepada para sahabat. Seandainya macam kalau telah berlalu masa yang lama, katakanlah macam masa kita sekarang ini, kalau musim kemarau, apa yang orang kita akan buat? Solat hajat, minta hujan kan, padahal sepatutnya solat istisqa. Okey, tetapi okey, yang ini yang ubat sekarang ni lah. Tapi kalau perkara ini boleh berlaku pada zaman Umar, zaman Umar ni baru saja selepas kewafatan Rasulullah SAW, baru saja beberapa tahun. Takkanlah Umar dengan para sahabat tak tahu tentang solat istisqa ni? Kan? Teruk betul ke dia orang ni sampai tak tahu? Kan? Kemudian sampai-sampai Rasulullah kena berpesan kepada Umar, hendaklah engkau bertindak bijaksana. Mengisyaratkan macam bodoh je apa buat kerja macam ni kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi ada bau-bau Syiah dalam riwayat ini, bahawa kononnya para sahabat ni meskipun pada zaman pemerintahan Umar itu, sebab bila Rasulullah wafat, Abu Bakar yang perintah kan, 3-4 tahun kemudian Umar, maka baru saja Rasulullah wafat, takkanlah dah hilang dah solat istisqa tu. Takkanlah, katakanlah Umar terlupa, katakanlah Umar tak tahu, takkanlah para sahabat yang lain yang senior, yang berilmu tak boleh memberi nasihat, memberi cadangan, wahai Umar, jika perkara ini berlaku, maka yang sunnah ialah solat istisqa. Para sahabat pun tak ada. Bahkan para sahabat pun macam yang disebut di sini, turut bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh Umar. Atau sebenarnya bukan oleh Umar, tapi seorang sahabat ni ya, yang bernama Bilal bin Al-Harith.
yang datang kepada makam Nabi dan berdoa sedemikian. Umar tidak pula menegur Bilal ni, para sahabat lain pun tidak menegur Bilal ni, ya. Jadi nampak tak di sini riwayat ni, okay, dari sudut sanad diperselisihkan, tapi dari sudut matannya nampak tak bahu Syiah. Sesiapa yang dari sudut akidahnya sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah, sebab seorang ahli sunnah wal jamaah, dia bukan sebutan nama saja tau. Dia ada sejumlah dasar, sejumlah asas, sejumlah prinsip yang membezakannya dengan Syiah, dengan Mu'tazilah, dengan Khawarij, dengan Qadariyah, dengan Jabariyah, dengan Mu'tazilah, dengan Qaramitah dan macam-macam lagi. Dan seorang ahli sunnah ni, dia alert tentang perkara ni. Bila dia baca je, dia ini nampak macam Syiah punya riwayat ni. Awak bodoh sangat para sahabat. Memanglah tak sebut, tapi seorang ahli sunnah yang peka, yang prihatin, yang alert, bila baca, dia akan nampak. Sebab itu, ya, kalau dirujuk di sini, tokoh-tokoh lain yang berkata sahih, mereka hanya kata sanad sahih. Mereka tak kata hadis sahih. Sebab kalau hadis sahih, bererti sanad dan matan adalah sahih. Mereka cuma kata sanad sahih kerana mengisyaratkan apa dalam matannya tu something wrong somewhere. Sebab macam bodoh bengap je para sahabat ni. Baru saja Rasulullah wafat, baru saja pada zaman Rasulullah mereka melaksanakan solat istisqa. Tapi sekarang ni, bila berlaku kemarau, totally forgotten about it. Totally don't know about it. Sampai kena pergi ke makam Rasulullah. Tadi tu Aisyah suruh buat lubang kat kubur. Bukan atap atas kubur, bukan penutup kubur, lubang kat kubur tu sendiri. Okey, itu tak ada istighatsah. Tetapi macam mana isteri Nabi suruh buat korek lubang kat kubur Nabi? Kan, seorang ahli sunnah yang alert, seorang ahli sunnah yang memang ahli sunnah wal jamaah, dia alert kepada riwayat-riwayat yang berbau Syiah ke, berbau Mu'tazilah ke, berbau Khawarij ke, Qaramitah ke, Qadariyah ke, Jabariyah ke. Sama juga dengan riwayat Malik Ad-Dar ni. Baca saja kita akan nampak, saya sebut apa? Tak bijak sungguh para sahabat ni. Sekejap je Nabi dah wafat. Zaman Nabi solat istisqa. Zaman sekarang ni dah blur, tak tahu nak buat apa. Sampai kena seorang tu pergi ke makam Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, mohonkanlah hujan kepada Allah untuk umatmu kerana sungguh mereka benar-benar telah binasa. Okay? Seluruh riwayat ini berbau Syiah. Justru meskipun ada perbezaan ataupun perbincangan dari sudut sanadnya, macam ada yang kata sanad sahih, ada yang berkata hasan, ada yang berkata dhaif, namun dari sudut matan ia tertolak kerana memiliki bau-bau ataupun petanda-petanda Syiah di dalamnya. Jadi tuan-tuan sekali lagi, ya, kita kena alert. Ahli sunnah wal jamaah ni bukan sekadar nama. Ahli sunnah wal jamaah ni bukan sekadar berebut-rebut akulah ahli sunnah, akulah ahli sunnah. Padahal riwayat macam ni pun tak boleh nak bezakan. Tak boleh nak nampak kesyiahannya dalam riwayat tersebut, ya. Okey, seterusnya. Okey, yang ini yang keempat. Yang keempat, jika kertas kerja Ustaz Dr. Hafiz Sorani, muka surat 24, kertas kerja Ustaz Dr. Abdullah Jalil, muka surat 10, ya. Daripada Al-Haytham bin Hanash, katanya kami pernah bersama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lalu tiba-tiba kejang kakinya. Okay, kakinya kejang. Maka seorang lelaki berkata, sebutlah nama orang yang paling engkau cintai. Beliau, yang ini Abdullah ibnu Umar, pun menyebut, ya Muhammad. Lantas seolah-olah beliau, yang ini Abdullah ibnu Umar, baru terlepas daripada simpulan, yakni kakinya yang kejang tadi tu terus sembuh. Riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad sahih. Juga disebut oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, Ibnu Al-Jazari dalam Al-Hisin Al-Hasin, An-Nawawi dalam Al-Azkar, Ibnu Taimiyah dalam Al-Kalim At-Tayyib, As-Sakhawi dalam Al-Qaul Badi', Asy-Syaukani dalam Tuhfatuz Zakirin, ya. Mereka semua menyebut asar ini tanpa sebarang kritikan atau tegahan akan membawa kepada syirik dan seumpamanya. Ialah mereka sebut, sebab dalam riwayat ini, tuan-tuan, kalau seseorang itu telah pun pro kepada tawasul, pro pada istighasah, dia punya mindset pun bila baca akan terus, tengok ni dalil tawasul, tengok ni dalil istighasah, tak ada pun siapa-siapa kata syirik. Tapi kalau seseorang tu baca dengan neutral, baca dengan ingin tahu, bukan ada sesuatu yang telah preset dalam minda, bukan ada sesuatu yang telah siap program, bukan ada sesuatu yang telah pun tersimpan dalam kepalanya,
Bila dia baca, mana tawasulnya? Mana istighosahnya? Sebab riwayat ini seandainya sahih, okey, kalau nak tahu darjatnya, ia dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaif Al-Adabul Mufrad hadis nombor 964, juga dalam Takhrij Al-Kalamut Thayyib, ada muka nombor 236. Okey, Al-Kalamut Thayyib ini adalah kitab Imam Ibn Taymiyah, kemudian disemak oleh Syekh Al-Albani, rujuk riwayat nombor 236. Okey, darjatnya adalah dhaif. Tapi tak apa, katakanlah ia sahih. Sebab Ustaz Dr. Hafiz Sorani pun kata sahih tanpa menyatakan siapa yang mensahihkannya. Okey, tak apa, kita kata tak apa, sahih. Apa katanya? Sebutlah nama orang yang paling engkau cintai. Saya baca riwayat ni, yang saya faham, bila kita sedang sakit ke apa ke, kita sebut nama orang yang kita cintai, dan bila kita sebut tu, kita lupa tentang sakit tu. Kita lupa tentang sakit tu. Okay? Ini yang pertama. Yang kedua, nak kata sahih, padahal bukankah ada dalam Sahih Muslim apa yang sahih diajar oleh Nabi SAW apabila seseorang itu ada kesakitan di mana-mana bahagian anggotanya? Okey, sila rujuk Sahih Muslim ya. Sahih Muslim hadis nombor 2203, jika penomboran lain hadis nombor 4082. Okey, setengah penomboran kata 2202. Tapi tak apa. Okey. Jadi ada seorang sahabat yang menerangkan bahawa jasadnya ada sakit apa semua tu. Okey, boleh baca hadisnya. Maka bersabda kepadanya Rasulullah SAW, letaklah tangan engkau di atas bahagian yang sakit itu, di jasad engkau tu, dan katalah Bismillah 3 kali. Ucaplah Bismillah 3 kali. Salah satu. Kemudian katakanlah 7 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Aku berlindung kepada Allah dan dengan kudratnya, dengan kekuatannya daripada keburukan. Apa yang penyakit yang aku sedang derita ini, dan juga yang aku hendak jauhi. Okey, tak apa. Tapi inilah ruqyah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Abdullah ibnu Umar ni salah seorang sahabat yang sungguh-sungguh berpegang pada sunnah Nabi, dan dia sendiri akan tahu kalau kaki dia sedang kejang ke terseliuh ke apa ke, dia sendiri akan baca ni Bismillah 3 kali, kemudian A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru sebanyak 7 kali. Okey, jadi riwayat ini nak kata sahih pun sangat diragui. Tapi kalau sahih pun sekadar sebut nama orang yang dicintai supaya kita lupa tentang sakit tu. Dan kemudian kaki kejang kan. Lepas tu dia okey lah sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan pernah kaki kejang. Lepas tu okey lah sendiri kan. Tak nampak mana istighosah ataupun tawasulnya di sini ya. Okey. Jadi inilah 4 riwayat yang dikemukakan sebagai dalil bahawa kononnya para sahabat radhiyallahu anhum bertawasul kepada Rasulullah SAW selepas kewafatan baginda. Padahal kalau kita semak 4 riwayat ini, pertama ada yang tak ada kaitan dengan tawasul atau istighosah, seperti hadis yang riwayat yang Aisyah suruh korek lubang atas kubur Nabi tu. Dahsyat sungguh, buruk sungguh perbuatan tu. Tapi mana istighosahnya, mana tawasulnya? Sekadar buat lubang je kan? Itu yang pertama. Yang kedua, macam riwayat Abdullah ibnu Umar ni, sebutlah nama yang engkau cintai. Sekadar sebut sajalah untuk melupakan kesakitan itu. Kan kadang-kadang kita sakit apa, kita fikirkan, kita sebutkan sesuatu lain yang kita cintai, kita terlupa tentang sakit itu. Tak ada petanda ataupun isyarat, petunjuk kepada tawasul ataupun istighosah di sini. Dan riwayat ini macam saya kata dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani. Yang sahih ialah macam mana dalam Sahih Muslim tadi, nombor 4082, penomboran lain nombor 2202, jika rujuk dalam Hisnul Muslim pun ada. Okey. Kemudian ada pula riwayat lain yang menunjukkan tawasul, tapi itulah riwayat pertama ya, riwayat Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi tu. Nampak sangat Uthman ni teruk sebagai seorang pemimpin kan. Berkali-kali orang tu nak jumpa kerana satu hajat. Uthman langsung tak toleh, langsung tak perhatikan. Maknanya orang tu ada hajat, Uthman lalulah. Okey, sebab bila dikatakan, okey, saya buka balik ya. Okey, lihat ya di permulaan ini. Okey, fokus kat sini.
Okay, seorang lelaki berkali-kali datang kepada Sayyidina Uthman kerana suatu keperluan, namun Uthman tidak menoleh kepadanya dan tidak memerhatikan keperluannya. Okay, sempat tu tak ada ya dalam teks asal. Bila kata tak menoleh ataupun tak perhatikan padanya, maknanya Uthman lalu sebelah dia lah tu. Kan? Lelaki tu berkali-kali nak jumpa, maknanya dia duduk tunggu di pintu ataupun pintu pagar rumah Uthman ibn Affan di Madinah. Uthman keluar masuk kat situ dan dia nak jumpa, nak tanya. Uthman buat tak layan. Bukan Uthman tak ada langsung, maknanya ada berjalan melintas di situ tapi tak toleh langsung, tak tengok langsung. Kita baca ni pun kita nampak ini takkan Uthman ibn Affan macam ni, melainkan ini adalah riwayat yang berbau Syiah. Seorang ahli sunnah wal jamaah akan dapat menangkap perkara ini. Dan awal-awal lagi ditangkap. Justru meskipun ada yang berkata sahih, yang sahih adalah dari sudut sanad, bukan dari sudut matan, kerana matannya adalah sesuatu yang memiliki bau-bau Syiah. Demikian juga dengan riwayat yang berlakunya kemarau pada zaman Umar. Kan? Umar dan para sahabat, takkan tak tahu solat istisqa pun. Sampai kena seorang sahabat lain pergi ke kubur Nabi dan berdoa dengan bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, demikian ulasan saya kepada 4 riwayat. Yang 4 riwayat ini masyhur, bukan sekadar dalam 2 kertas kerja ini, dalam mana-mana rujukan lain yang pro kepada tawassul dan istighosah pun ada. Cuma dari sudut sanad, saya ulangi, bila perbincangkan, mereka yang pro kepada tawassul dan istighosah berkata ia adalah sahih ataupun hasan. Mereka yang tak setuju dengan tawassul dan istighosah ini berkata ia adalah dhaif. Itu dari sudut sanad. Tapi lihat dari sudut matan. Sebab tuan-tuan apa, dalam bidang hadis ni, bila kita kritik, kita bukan kritik sanad saja, kita juga kritik matan. Kita bukan semak sanad saja, kita juga semak matan. Ini maklum dalam bidang hadis. Jadi bila kita semak, kritik ataupun semak dari sudut matan, dari aspek matan, nampak bau-bau Syiah, isyarat-isyarat Syiah yang mereka nak buat riwayat, nak bawa riwayat yang pro kepada tawassul dan istighosah. Pada waktu yang sama mereka selit ciri-ciri yang memburukkan para sahabat dan juga isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sudah pun 40 minit. Sehingga sini saja dahulu. Kita berjumpa lagi sambungan kepada ulasan lain terhadap kedua-dua kertas kerja ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.